Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hongko. Anu Ustaz, Ah, kelupaan akan bertanya. Ada soalan lagi mengenai dengan isu ibadat korban ini. Okey. Jadi saya pernah mendengar juga Hmm. korban ini ada dua Pak. Oh, Korban wajib dengan korban sunat. okey. Jadinya boleh Ustaz terangkan apa perbezaan antara dua itu? Okey. Makasih soalan itu. Bagus banyak. Masa ni lagi musim-musim orang kan berkorban ya Hongko. Jadinya dalam isu korban ini ada dua pelang ni. Ada korban wajib dan juga korban sunat. Kalau korban wajib ni, bila seseorang itu bernazar, artinya tahun naninya akan kukorbankannya kambing sekongnya, dengan kadang-kadang dengan menyebut nama Allah lagi tu, demi Allahnya tahun naninya akan kukorbankannya kambing sekong. Jadi di sana isu itu adalah disebut dengan korban wajib. Jadi kalau ia sudah wajib mesti dilaksanakan juga. Selagi tidak dilaksanakan dia akan terangkat lagi tu, nazarnya tu. Artinya kalau yang dah berlaku tahun ni masih juga ada tanggungan untuk dikerjakan pada tahun depan. Itu dari segi korban wajib yang hakiki yang ada sebut aku bernazarnya tahun ni. Bila yang kedua, bila korban wajib dari segi hukum. Dari segi hukum itu maksudnya ialah ia menentukan sesuatu, contohlah yang ni terdapat kambing ataupun kerbau banyak lah. Tetapi ditentukannya, ditunjuknya kambing yang bertanduk macam tu nya, tanduk yang bisaya tu nya, warnanya putih apa semua tu ditentukannya kan kukorbankannya tahun naninya. Walaupun ia dalam hakikatnya ia dah menyebut nazar. Dia menyebut nazar. Tetapi ditentukannya. Inilah ni nak. Kambing ni yang bisaya tanduknya sudah tu warnanya putih apa tu, ada tumpuk-tumpuk hitam tak apa semua tu, kena ditentukannya. Jadi dalam hukum untuk ia berkorban tahun itu mestilah ia disebut dengan korban wajib. Jadi wajiblah kambing yang ditentukan atau kerbau yang ditentukan itu disembelih untuk dijadikan korban pada tahun itu. Jadi segi hukum ataupun pembahagian ataupun cara kata ni mengendalikan hukum korban wajib itu, bagi orang yang berkorban jadi haram baginya untuk makan daging yang dikorbankannya itu, walaupun sedikit. Terseliurkan kan nikongnya kah, terseliurkan kan tanduknya kah, terseliurkan kan kepalanya, tidak boleh. Jadi semua tu daging korban yang wajib itu wajib disedekahkan, tidak boleh makan sedikit pun. Jadi manakala dengan korban sunat pulang, korban sunat ia dari segi hukum memanglah dari segi hukum korban ni dihukumkan sunat muakkadah. Itu sunat yang dituntut, tetapi adalah menjadi makruh bila orang yang mampu untuk melaksanakan korban itu tetapi ia tidak berkorban pada tahun itu, jadi makruh baginya. Jadi hakikatnya untuk korban hukum korban itu sunat muakkadah. Jadi manakala pembahagian pencaratan yang mengendalikan korban sunat ini berbeza dengan sedikit daripada korban wajib. Korban sunat kata ni boleh bagikan kepada tiga. Jadi orang yang berkorban itu 1/3 dan 1/3 bagi orang fakir miskin dan 1/3 kepada orang-orang kaya. Dan sunat juga baginya untuk memakan sedikit daripada daging itu, dan kalau boleh juga dan lebih afdal lagi daging korban sunat itu disedekahkannya semua. Semua disedekahkannya. Itu lebih afdal. Tetapi sunatlah bagi tani mengambil sedikit daripada daging yang dikorbankannya itu. Mengenai dengan korban sunat ini lagi ya. Bila orang yang berkorban itu memakan semua daging yang dikorbankan itu, jadi wajib ke atas orang yang berkorban itu mengganti semula daging korban sunat yang dimakannya tu. Jadi kalau ia 30 kilo, terpaksalah ia mengganti semula daging korban sunat yang dimakannya tadi tu. Dan isu yang lain juga, haram bagi kita ni orang yang berkorban memberi daging itu kepada orang
kafir. Begitulah juga haram bagi petani memberikan upah kepada penyembelih dengan daging korban itu. Kalau ketanikan sedekah juga boleh, tetapi pastikanlah orang yang menyembelih itu dari kalangan orang fakir dan miskin. Manakala jual beli dengan daging korban ini, haram bagi kita ni orang yang menyembelih dan juga orang yang orang yang berkorban ini, haram bagi kita ni untuk menjual daging korban tersebut. Termasuklah juga orang yang menerima daging korban. Kecuali lah orang yang menerima daging korban itu adalah dari kalangan fakir dan miskin. Itu boleh ia menjual. Wallahu alam. Oh, ada lagi satu soalan ni Ustaz. Okey. Saya ni selalu je mendengar dari orang ramai yang siapa yang akan beribadah korbanan ni dengan suruh memotong kuku, ataupun memotong rambut, janggut dan sebagainya. Boleh Ustaz terangkan ke apa hukum-hukumnya? Itu benar tu ongko. Bila karang musim-musim korban karang ni yang selalu dengar ni soalan-soalan macam ni. Sehingga kan ada yang bori, seolah macam larangan memotong itu dihukumkan haram. Tapi sebenarnya ialah sunat bagi kita ni orang yang berkorban, bukan ni orang dah berkorban, ni orang berkorban saja. Kalau yang dah berkorban menata saja, akan bergundul kah, akan potong rambutnya kah waktu ketika bulan Zulhijjah tu. Tetapi ini sunat bagi orang yang berkorban saja. Tidak memotong kuku, tidak memotong segala bulu-buluan memotong rambut, memotong janggut ketika bermula daripada 1 Zulhijjah sehinggalah korbannya tu disembelih. Artinya kalau ia disembelih pada 10 Zulhijjah, jadi di sana habis dia sudah tu larangan memotong tadi memotong kuku, memotong rambut tu. Bila ia selepas dia sudah dipotong ataupun disembelih sudah korbannya tu, boleh tiap memotong, akan memotong janggut kah, akan memotong kukunya pada 10 Zulhijjah. Bila ia belum lagi disembelih pada ketika 10 Zulhijjah tu, artinya sudah dibagi tahu arahnya tu binatang korban kita akan disembelih pada 11 Zulhijjah. Karena waktu-waktu katanya berkorban ini ketika 10 Zulhijjah iaitu Raya Aidil Adha, dan berterusanlah pada hari-hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi kalau ia dipotong binatang sembilannya tu pada 11 ataupun 12 dan 13, jadi ketika tu kalau ia 12 ditentukan sudah 12, jadi sampai 12 satu yang dia boleh memotong tadi memotong kuku, memotong janggut apa semua tu. Tetapi sana hukumnya bukanlah sehinggakan haram sana tapi sunat sahaja untuk ia tidak memotong. Tapi kalau ia memotong pun dihukumkan makruh sahaja. Jadi kalau selepas saja dipotong, disembelih saja binatang sembelihannya tu, korbannya tu sudah dipotong kita 11 atau 12, 13, jadi baru selepas itu dibolehkan atasnya memotong kuku dan juga memotong segala janggut dan bulu-bulu itu. Ini berdasarkan dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berpandukan daripada hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza uhilla hilalu dzilhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya." Maksudnya, barang siapa yang mempunyai binatang korban untuk disembelih, maka apabila terlihatnya anak bulan Zulhijjah, janganlah dia mengambil satu pun, yakni memotong daripada rambutnya maupun daripada kukunya sehingga dia selesai berkorban. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadinya dalam hadis itu beritahu petani sunat saya sebenarnya untuk petani tidak memotong kuku dan juga memotong janggut segala buluan ketika petani masih dalam keadaan korban petani belum lagi disembelih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jelas apa yang diterangkan oleh Ustaz tu.
Mudah-mudahan orang ramai pun akan paham juga mengenai dengan isu-isu ibadat korban ini. InsyaAllah. Insyaallah.